Okey, seterusnya kita sambung tajuk 3.2.1 yang kedua, iaitu struktur kawalan pilihan dalam penyelesaian masalah. Okey, jadi anak-anak boleh rujuk di muka surat 127 hingga 132 untuk tajuk 3.2.12 ini. Okey, struktur kawalan pilihan dapat membolehkan masalah yang lebih rumit diselesaikan dengan atur cara yang interaktif. Okey, yang kedua, bertindak mengikut syarat membolehkan atur cara yang lebih mesra pengguna dan bermanfaat dihasilkan. Yang ketiga, pengatur cara akan menentukan syarat yang perlu dipatuhi bagi menghasilkan sesuatu keputusan yang tepat. Jadi menggunakan struktur kawalan pilihan ni lebih interaktif lah sebab pengguna boleh memilih. Boleh memilih berdasarkan kepada pilihan yang ada. Okey. Okey, ini adalah jenis-jenis struktur kawalan yang akan ataupun yang telah dipelajari. Okey, struktur kawalan pilihan iaitu yang biasa kita jumpa adalah tunggal. Okey, kenyataan adalah if. Okey, if jika. Okey, pilihan tunggal ini mempunyai satu cabang pilihan sahaja. Okey, yang kedua adalah dui pilihan. Kenyataan if, else mempunyai dua cabang pilihan. Okey, yang ketiga adalah pelbagai pilihan. Kenyataan if, else. Yang ni fokus kepada aplikasi Python lah. Okey, menunjukkan pelbagai pilihan. Okey, mempunyai lebih daripada cabang pilihan. Maknanya lebih daripada dua lah. Kalau dua, dui pilihan. Kalau pelbagai pilihan ni lebih daripada dua cabang pilihan. Dia ada banyak pilihan. Okey, jadi kita nak fokus kepada pelbagai pilihan. Okey. Contoh 3.25. Penyelesaian masalah menggunakan struktur kawalan pilihan. Okey, kita lihat contoh 3.25 di muka surat 128. Okey, soalannya ataupun situasi. Demi menjaga kesihatan dan mengatasi masalah obesiti dalam kalangan warga sekolah, anda diminta membangunkan satu atur cara yang akan memaparkan cadangan jumlah kalori yang dibenarkan untuk sehari berdasarkan jantina dan umur pengguna. Okey, atur cara perlu mengikut jadual cadangan pengambilan kalori yang berikut. Okey, terbahagi kepada dua, lelaki dan perempuan. Okey, untuk lelaki 13 tahun hingga 15 tahun. Yang berumur di antara 13 hingga 15 tahun. Okey, kalori yang perlu diambil adalah 2690. Okey, daripada 16 hingga 18 tahun 2840 kilokalori. 19 hingga 29 tahun 2440 kilokalori. 30 hingga 59 tahun 2460 kilokalori dan 60 tahun dan ke atas 2010 kilokalori. Okey, manakala untuk yang perempuan, pengguna perempuan okey, berumur 13 hingga 15 tahun, jumlah kalori yang dicadangkan adalah sebanyak 2180 kilokalori. 16 hingga 18 tahun, 2050 kilokalori. 19 hingga 29 tahun, 2000 kilokalori. 30 hingga 59 tahun, 2180 kilokalori
dan 60 tahun dan ke atas sebanyak 1780 kilokalori yang dicadangkan untuk sehari. Okey. Penyelesaian. Okey, kita tengok penyelesaian. Langkah yang pertama setelah kita dapat masalah lah, situasi yang diberi. Langkah yang pertama mesti nyatakan masalah. Pernyataan masalah. Okey, menggunakan leraian. Teknik leraian. Kita imbas kembali. Kita guna teknik yang telah dipelajari semasa di tingkatan 1. Okey, 1. Mengenai pasti input yang diperlukan iaitu jantina dan umur pengguna telah dinyatakan dalam situasi yang diberi. Okey, jantina lelaki atau perempuan. Manakala umur telah pun diberitahu, telah pun dinyatakan untuk setiap peringkat umur. Okey, range umur, had umur. Okey, yang kedua, mengenai pasti proses dan struktur kawalan yang terlibat iaitu struktur kawalan dui pilihan dan pelbagai pilihan. Sebab kalau dui pilihan tu adalah dua pilihan di antara lelaki dan perempuan, dua pilihan. Dan untuk pelbagai pilihan tu adalah peringkat umur. Okey, peringkat umur. Okey, yang ketiga mengenai pasti output yang diperlukan iaitu cadangan jumlah pengambilan kalori untuk sehari. Okey, apakah output yang yang diperlukan? Adalah cadangan jumlah pengambilan kalori untuk sehari. Okey. Langkah yang kedua, menulis algoritma bagi penyelesaian masalah. Okey. Okey, ini adalah sebagai sudukut lah. Lebih kurang macam sudukut sebelum kita lukis catak alih. Okey, yang pertama, pengguna diminta memasukkan jantina. Jika lelaki, langkau ke langkah yang kedua. Jika perempuan, langkau ke langkah yang ketiga. Okey, jadi untuk memasukkan jantina ni kita gunakan struktur kawalan dui pilihan. Sebab dia ada dua pilihan. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Jika lelaki, dia akan pergi ke langkah yang kedua. Jika perempuan, dia langkau pergi ke langkah yang ketiga. Okey, yang kedua, pengguna diminta memasukkan umur. Masukkan umur. Jika pengguna masukkan umur tu, okey, lebih atau sama dengan, kalau yang ini adalah operator perbandingan. Telah pun dipelajari sebelum ni. Ini adalah operator perbandingan. Jika umur lebih besar atau sama dengan 60, paparkan nilai kalori yang dibenarkan adalah 2010. Jadi kita kena ikut tabel yang telah pun diberi. Ikut jadual yang telah pun diberi tadi. Okey, so kita masukkan sahaja. Okey, mengikut tabel tadi. Okey, yang ketiga, pengguna diminta memasukkan umur. Ini fokus kepada jika perempuan lah. Kalau jika lelaki, dia akan pergi kepada langkah yang kedua. Sebab lelaki. Okey, jika perempuan, dia akan pergi ke langkau. Dia tak pergilah yang kedua. Dia akan pergi kepada yang ketiga, langkah yang ketiga. Dan masukkanlah ikut jadual yang telah pun diberi. Okey, langkah yang ketiga, melukis carta alih. Okey, so kita tengok one by one. Kita tengok satu persatu. Okey, mula pengguna masukkan jantina. Jika lelaki, okey, pengguna tu adalah lelaki. Okey, so dia akan pergi kepada ya, masukkan umur dan seterusnya. Dia akan buatlah, dia akan pilih. Jika umur tu dia masukkan 63 contohnya, dia akan pergi kepada yang pertama ni. Okey, dia akan tengoklah berapa kalori yang dicadangkan.
Okey, sampailah kepada umur 13. Umur 13. Jika tidak, maknanya kalau tidak berlaku umur ni, dia akan pergi ke tamat. Okey, dan manakala kalau jantina yang dimasukkan adalah perempuan, maknanya tidaklah dia akan pergi sini. Dia akan pergi sini, masukkan umur pengguna, masuk umur, dia akan detect umur berapa, dia akan pilih paparkan nilai kalori yang dibenarkan, yang dicadangkan lah. Okey, kemudian jika tak ada umur yang dimasukkan dalam ni, okey, dia akan pergi ke tamat. Okey. Seterusnya, langkah yang keempat adalah pengekodan dengan menggunakan aplikasi Scratch. Okey, boleh rujuk buku teks di muka surat 130. Okey. Menggunakan aplikasi Scratch. Okey, nanti cikgu akan tunjuk cara untuk menggunakan Scratch. Okey, kemudian langkah yang keempat juga, kalau tadi menggunakan Scratch, kita ada dua pilihan, satu Scratch, satu lagi Python. Okey, ini adalah contoh pengekodan dengan menggunakan aplikasi Python. Yang ni tadi maksud dia pelbagai pilihan, struktur kawalan pelbagai pilihan, if, elif, else. Ini maksud dia. Okey, menunjukkan pelbagai pilihan. Okey, dalam Python. Okey. Boleh rujuk di muka surat 131. Okey, seterusnya langkah yang keempat adalah contoh output dengan menggunakan aplikasi Scratch. Okey, so bila kita dah buat kod arahan tadi menggunakan Scratch, jadi output yang akan keluar adalah macam ni. Okey, ni contoh dia. Okey, nanti cikgu akan tunjuk macam mana cara dia keluar macam ni. Okey, ni contohlah, boleh rujuk di muka surat 132. Okey, tengok. Okey. Adakah jantina anda lelaki? Jika ya, ya atau tidak. Kalau ya, dia akan tanya umur. Okey. Kemudian output menggunakan aplikasi Python. Okey, inilah output yang akan keluar. So, adakah jantina anda lelaki? Jika ya, dia akan tanya umur. Berapakah umur anda? Okey, kalau tidak, dia akan tanya umur juga. Jadi kalau tidak tu perempuan lah maksud dia. Okey. Okey, itu sahaja.